live tu buka Zoom. Okey bang. Gitu. Okey, apa ni? Boleh start. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tengok dulu gazet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teruskan. Kita bersama pada hari ini dalam sesi bersama pelanggan di luar sana. Tajuk kita pada hari ini ialah Sembang Kejap 30. Sembang Kejap 30 pula. Sembang Kejap Ailit. Bersama dengan panel kita ialah Encik Jofitri Johar daripada Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum Encik Jofitri. Ya. Okey. Boleh dengar saya? Boleh. Kita teruskan je lah. Kita harapkan teknikal berjaya membuat live selama 1 jam ni. Okey. Terima kasihlah pasal sudi hadir dalam program ni. Jadi, kluster berisa daripada Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Ailit, KBS, mengucapkan terima kasih kepada Encik Jofitri Johar di atas kesudian untuk hadir dalam sesi Sembang Kejap pada hari ini. Okey. Tuan Jofitri, sebelum kita nak mulakan perbualan kita pada hari ini, boleh tak kita lihat dulu satu video daripada lapangan yang kita telah buat di Langkawi pada awal tahun lepas, hujung tahun lepas kita buat tentang apakah dia pengamal kerja belia. Jom kita tengok video tu. Okey, kalau video tak keluar, kita tengok juga. Yes. Tak tahu. Tak pasti. Tak pernah. Tidak berkesempatan. Cita-cita saya ada pernah menyertai pertubuhan belia di Kedah, iaitu Pernah? Apa tu bang belia apa tu? belia Komentra yang kampungnya. Sebelum ni banyak, tapi pasal dia dah jadi ceramuk, ada jadi macam tak berapa nak kepala betul, jadi tak betul, jadi saya tak ambil tahu. Jadi kalau saya nak main bola tampak, saya teripi. Kalau saya nak main bola, saya teripi. Jadi saya tak terikat dengan mana-mana persatuan. Okey, itu ialah kita punya di peringkat lapangan. Masih lagi tidak mengenal apa itu pengamal kerja belia ataupun orang yang terlibat dalam kerja. Jadi saya mintalah Cik Jofitri, macam mana kita nak jelaskan kepada orang di luar, belia-belia di luar dan sesiapa saja yang mendengar ni, apa yang dikatakan pengamal kerja belia tu?
Ya, terima kasih Encik Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan penonton sekalian. Ini persoalan yang mungkin banyak orang keliru apabila kita menyebut pengamal kerja belia ataupun dalam satu istilah yang lain yang biasa kita sebut pekerja belia. Sebab orang kata, wah ini pekerja muda di sektor-sektor kerajaan ataupun kilang ke? Dia tidak. Kita nak faham bahawa simple dan mudah bahawa pengamal kerja belia ni adalah individu atau kelompok individu yang melaksanakan program ataupun aktiviti membimbing belia, menasihati belia dan juga orang kata membimbing belia lah untuk mereka ini menjadi, untuk mereka boleh beralih daripada orang kata zaman remajanya masuk ke zaman dewasa dengan sempurna, baik dari segi emosinya, jasmaninya, dari segi tingkah lakunya. Jadi pengamal kerja belia ni adalah orang yang membimbing. Ia boleh jadi termasuklah juga pemimpin-pemimpin persatuan belia dan juga boleh jadi kalau kita lebih faham pengendali-pengendali pusat belia. Sebagai contoh, mereka yang membuka pusat belia dan mengendalikan belia secara profesional dan sepenuh masa. Dan juga kita boleh takrifkan pengamal kerja belia ni adalah orang yang turun ke lapangan-lapangan. Mungkin ini dalam satu istilah dulu saya belajar disebut sebagai street youth worker. Pengamal kerja belia di jalanan, maknanya dia merapati orang muda, mak rempit, merapati gelandangan dan sebagainya. Jadi mereka ini orang yang paling simple kita nak sebut bahawa individu ataupun sekelompok individu yang membuat kerja-kerja mendekati, membimbing dan menyelahkan potensi. Ya. Itu catchy word yang itu dia punya itulah. Beza dia pula dengan sukarelawan. Ya. Dia memang berbeza sebab sukarelawan ni, kita kata sukarelawan ni dia biasanya umum. Dia boleh jadi sukarelawan banjir, boleh jadi sukarelawan bencana, boleh jadi sukarelawan menjaga orang tua, tapi dia maknanya umum. Sukarelawan ni umum dan dia biasanya sukarelawan ni dia tidak ada specific skill. Dia tidak menjurus, dia maknanya dia umum. Dia jadi tenaga kerja am. Tapi bila kita sebut pengamal kerja belia ni, dia very specific. Dia ada kemahiran dan dia ada orang kata kompetensi lah. Spesifik, dia tahu apa nak buat tentang, dan skop dia adalah pembangunan belia. Okey, maknanya kalau boleh tak kita katakan bahawa pekerja belia itu mungkin sukarelawan, tetapi sukarelawan tu tak mungkin dialah pengamal kerja belia. Betul, maknanya sukarelawan tu adalah general, kan? Dan dia not necessarily semestinya dia berada di bawah pengamal kerja belia. Jadi sukarelawan ni dia lebih umum dan dia lebih terlalu generik. Tapi pengamal kerja belia ni dia dah spesifik dan dia menjadi satu entiti khusus dalam bidang kesukarelawanan. Okey, Cik Joel Fitri. Boleh tak beritahu pada kita semua berapa anggaran bilangan orang yang terlibat dalam amalan kerja belia di Malaysia buat masa ni? Ikut statistik ke apa ke? Cik Adi, saya tidak ada spesifik tapi saya boleh anggarkan dan kita boleh orang kata anggaran secara purata ataupun agakkan. Sebab saya sebutkan tadi pengamal kerja belia ni dia memang luas. Dia boleh jadi orang kata pemimpin belia ataupun aktivis belia. Kalau kita nak sebut tentang lapangan persatuan belia, kita ada lebih kurang sekitar 2.7 juta ahli-ahli yang berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan belia. Itu pun boleh dikategorikan, tapi tak semua. Boleh dikategorikan sebahagian. Specifically ataupun secara spesifiknya mungkin mereka ni adalah pemimpin belia. Okey, itu satu sektor. Satu sektor. Sektor yang lain kita lihat mungkin orang yang mengendalikan pusat-pusat belia. Sebagai contoh, Cafe Actin. Kita ada di bawah Kementerian Wanita dan Pembangunan Masyarakat kan. Mungkin orang yang menjaga tu, orang yang menjaga pusat belia dan membimbing belia tu sebahagian juga daripada kategorinya. Dan kita lihat juga orang yang buat kerja-kerja kemasyarakatan yang sebagai contoh Persatuan Belia Persatuan Unggas. Unggas ni adalah satu NGO yang banyak buat street dakwah. Mereka turun ke lapangan-lapangan mendekati orang muda, membawa mereka yang orang kata budak-budak muda yang alpa, lalai dibimbing ke arah kebaikan. Jadi kalau nak ikut statistik tu mungkin kita tak boleh nak kirakan secara orang kata secara tepat.
Tapi kita boleh segmentkan, kategorikan sama ada mereka dalam persatuan belia, ada mengendalikan pusat belia ataupun dalam NGO yang banyak. Dan boleh juga jadi kalau yang lebih mudah dalam sektor kerajaan adalah pegawai Jabatan Belia dan Sukan. Aceh. Terlambung. Ya, itu pihak di sektor kerajaan lah. Okay. Kaunselor Kaunselor boleh jadi, kemudian imam, pegawai high ehwal pelajar di universiti yang deal dengan mahasiswa. Kemudian maknanya kita ada dua lah. Satu yang berkerjaya hakiki, ya. Satu yang freelance lah. Ya. Kalau kalau di UK dulu, HRD, dia ada sektor kerajaan dan dia ada sektor swasta. Sektor kerajaan tu yang dibayar oleh kerajaan, sektor swasta tu yang community yang empower mereka, bayarkan gaji mereka. Okey. Boleh tak cerita macam mana sampai tahap dia boleh bayar gaji tu? Pasal bila orang cerita pasal kerja belia, orang akan tanya, kerja belia ni berapa gaji dia? Kerja dengan siapa? Jadi itu persoalan yang bermain-main ni. Adakah dianya bermotivasikan kepada sukarelawan saja ataupun ada inisiatif lain? Dia sebenarnya perbincangan kerja belia ni saya lihat kalau ikut sejarah sejak zaman Tun Razak dah disebut, zaman tahun 70-an dah disebut tentang untuk mempopular dan mempromosikan kerja belia. Tapi kita ni lambat sikit daripada negara-negara lain seperti United Kingdom, seperti Australia, seperti New Zealand, Jamaica, negara-negara Commonwealth yang dah advance ke depan. Tapi kita nak sebutkan bahawa kalau dekat Malaysia ni, apa soalannya tadi saya lupa. Belia ni dikaitkan dengan kerja belia. Bila kerja mesti ada gaji. Okey. Mula kan. Dia bila dah sedap cakap ni kadang lupa soalan asas. Okey, dia kalau kat Malaysia ni memang kita pengamal kerja belia ni secara umum dia belum ke arah profesional lah. Belum profesionalisme lagi. Dia bila kalau kat UK tu yang dibayar tu disebabkan dia ada elemen profesionalisme. Maknanya dia ada kelayakan akademik dalam bidang kerja belia. Sebab kalau dekat pengamal kerja belia kat Malaysia ni, kita tak ada, mereka ni kalau ikut kajian Institut Putra Malaysia, hanya 9% saja yang terlatih dalam bidang yang berkaitan dengan belia. Maknanya pengamal kerja belia kita ni yang lebih 90%, mereka ni ialah ada bidang engineering, ada bidang sains sosial, dia tidak spesifik. Jadi sebab itu dia belum lagi ada orang kata jadi profession yang dibayar sepenuh masa seperti di UK. Untuk mengamalkan menjadi pengamal kerja belia profesional di UK, mereka mesti ada basic degree. Itu requirement dia di UK. Basic degree, dulu diploma aja, tapi dia dah upgrade. Sekurang-kurangnya degree dalam kerja belia. Maknanya dia kena ambil jurusan kursus kerja belia di universiti-universiti yang ada di UK. Okey, kalau di Malaysia kita ada UPM kan? UPM menawarkan diploma Commonwealth. Diploma, saya ingat satu-satunya universiti yang menawarkan diploma Commonwealth dalam kerja belia. Ya, yang lain masih lagi belum ada tawarkan kerana bidang ni baru lagi dekat Malaysia. Okey. Andai katalah seorang dia berminat untuk menceburi bidang pengamal kerja belia ni, perlu ke dia sampai tahap pergi ke belajar 3 tahun diploma tu? Okey, kita kena bezakan pengamal kerja belia dengan pengamal kerja belia profesional. Okey. Kalau pengamal kerja belia secara umum, sesiapa pun boleh. Maknanya yang masuk dalam persatuan belia tadi, yang mengendalikan pusat belia, yang berada di hal ehwal pelajar di universiti, selama mana dia memenuhi beberapa syarat. Sebagai contoh, dia berinteraksi dan berurusan dengan anak muda. Itu memang syarat yang first lah. Maknanya as long as dia berinteraksi, membimbing, dia tak ada masalah kita nak sebut dia sebagai pengamal kerja belia. Tapi bila kita sebut pengamal kerja belia profesional, dia mesti wajib ada kelayakan ataupun kemahiran yang spesifik dan juga iktiraf pengalaman dia. Itu tiga cara lah. Jadi sekarang ni kita sedang menuju lah ni. Adakah pada MDM kita sedang menuju ataupun kita masih lagi nak ke arah? Kita sedang menuju dan juga sedang fight untuk apa yang disebut perbincangan saya dengan Datuk Seri Rizal baru ni. Waktu kami promote, maknanya meyakinkan dia bahawa ini merupakan dia punya legacy yang penting.
Dia sebut satu perkataan, ekosistem. Ya. Maknanya kita kena wujudkan ekosistem tu, maknanya kita sedang menujulah. Dengan syarat kita wujudkan ekosistem, masyarakat support, kerajaan support dari segi dasar, kemudian ahli-ahli persatuan belia pun support dari segi bergerak ke arah profesionalisme tu. Maknanya kita sedang bergerak dan mewujudkan ekosistem tu. Okey, Cik Julfitri. Ya. Kalau kita tengoklah sekarang ni, kenapa perlunya ada pengamal kerja belia ni? Tak kisahlah profesional ke, tak ada ke, kenapa kita perlu ada? Apakah yang ada sekarang ni macam tak cukup? Ya. Dia sebab kita dekat Malaysia ni kita ada lebih kurang 14.7 juta anak muda. Maknanya sebahagian besar daripada populasi Malaysia ni adalah anak muda. Maknanya ni satu aset yang paling berharga. Bila kita sebut aset ni perlu dijaga, perlu digilap, perlu diserlahkan. Kita dah tak boleh buat benda ni benda yang orang kata ambil mudah, orang kata take for granted. Okey, asal kita boleh bimbing orang muda dah. Itu mungkin ada sebahagian masyarakat yang tak berkesempatan untuk menjurus ke arah bidang ni, okey. Tapi kita sudah sampai satu tahap sebagai sebuah negara maju, kita mementingkan sumber manusia anak muda yang berkualiti. Jadi untuk kita dapatkan aset dan sumber yang berkualiti ni, kita perlu ada bimbingan macam ahli sukan lah, Cik Ardi kan. Kenapa ahli sukan ada coach dia, ada dia punya fisioterapinya, pegawai perubatannya. Kenapa dalam nak bina belia untuk jadi pemimpin negara, untuk jadi rakyat yang efektif, kita tak bimbing dia secara sepenuh masa dan secara profesional. Itu sebab maknanya pemata yang berharga seperti orang muda ni, kerajaan harus orang kata main saham ni apa? Pelabur amount yang besar untuk menghasilkan anak muda yang hebat. Okay, boleh bagi satu contoh tak kes? Pasal kalau kita lihat daripada kita bersusah payah untuk kita berbelanja ke arah benda yang lebih mahal, baik kita latihkan ke arah potensi belia dia supaya dia jadi lebih baik. Ya. Tak saya tu Cik Julfitri ada cerita pasal satu kes lift apa tu? Ya. Dia dalam dasar belia Malaysia, dia disebut sebagai pembangunan positive youth development, pembangunan belia positif. Ini adalah core prinsipal kepada kerja belia. Maknanya kita untuk membangunkan belia ni, kita perlu didik dia, kita perlu jadikan dia manusia dulu. Bila kita berjaya secara pendidikannya menjadikan dia manusia, jadi secara automatik insya-Allah mereka akan terhalang daripada terlibat dalam gejala dadah. Kita check kepada AADK, berapa juta kerajaan terpaksa spend kepada AADK, Agensi Anti Dadah, untuk memulihkan anak-anak muda yang terlibat dalam dadah. Jadi kerja belia ni dia bersifat education. Sebelum orang muda rosak, mari kita bimbing. Kita cegah dulu. Dia education in nature. Contoh lift yang kami biasa bila MBM ni, kita biasa deal dengan isu-isu sosial lah kan. Bila orang kata dadah je, apa MBM buat? Bila lift rosak, vandalism, apa MBM buat? Kita tak boleh intervene. Kita memang tak mampu untuk intervene semua. Apa yang kita tawarkan adalah, kita tawarkan ajak anak-anak muda masuk persatuan belia dan juga ajak anak muda dibimbing oleh pekerja belia profesional. Maknanya kita dah educate dia dulu. Dalam masa yang sama kita selesaikan masalah dadah, masalah rasuah, masalah lift rosak tadi yang saya bagi contoh. Waktu kami dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, saya difahamkan di BKL kerajaan, Kementerian Belia terpaksa memperuntukkan jutaan untuk baiki lift. Saya tak silap saya 30 juta setahun. Why not 1 juta invest kepada pengamal insan, buat pusat belia, ada pekerja belia profesional yang bimbing orang muda. Saya yakin 29 juta tu kita boleh kita boleh save. Save. Maksudnya kita didik dia orang tu supaya tidak membuat benda yang bukan. Betul. Sebab kadang-kadang pembuat dasar ni sebahagian mungkin tak lihat ni benda penting. Seolah-olah apa faedah kerajaan dapat bila kita invest 1 juta untuk persatuan belia, 7 juta lah untuk persatuan belia. 5 juta untuk pengamal kerja belia. Mereka tak boleh nak brain orang muda kata kan.
Okey. Apa nilai ekonomi yang mereka dapat? Kita kata ada nilai ekonomi, iaitu kita boleh selamatkan duit kerajaan daripada menangani isu vandalism, isu dadah, isu rasuah ataupun apa isu-isu yang terkait dengan orang muda. Jadi kalau kita lihatlah sekarang ni, Cik Julfitri pernah terlibat dalam pelbagai bidang belia di peringkat antarabangsa. Boleh tak kita kongsikan pengalaman bersama sebagai seorang ahli lembaga pengarah KEWA ni? Apa KEWA ni? Apa peranan kita di dalamnya dan bagaimana benda tu boleh membantu belia-belia di Malaysia? Ya. Negara Commonwealth yang dipelopori oleh United Kingdom CRD antara negara yang terkehadapan dalam mempromosi dan menjalankan agenda kerja belia profesional. Even UK, even United States pun, Amerika pun dia tidak ada structured punya kerja belia profesional semacam UK dan juga negara-negara Commonwealth. Ya, dia tidak ada yang berstruktur. Tapi negara-negara Commonwealth yang dipelopori oleh United Kingdom, Australia, Jamaica, New Zealand, Sri Lanka termasuk Malaysia antara negara-negara yang terkehadapan dalam kerja belia profesional. Sebab itu kita lihat negara-negara Commonwealth ni dia bentuk satu struktur khas untuk pengamal kerja belia profesional. Sebab kita tahu Sekretariat Commonwealth ni dia memang very advanced, dia very structured. Dia ada Commonwealth Youth Council, dia ada Student Youth Council. So dia very structured dan Commonwealth telah mengambil inisiatif untuk menggerakkan satu entiti yang dinamakan sebagai KEWA, Commonwealth Alliance of Youth Work Association, persatuan kerja belia, pengamal kerja belia di peringkat Commonwealth yang kita himpunkan semua negara-negara Commonwealth. Tapi so far kita ada hanya 19 saja ahli sebab banyak lagi negara-negara Commonwealth yang belum established. Dan Alhamdulillah Malaysia masuk dalam kelompok utama. Sebab KEWA ni CRD ditubuhkan 2017 ataupun 2016 dalam satu conference di Afrika Selatan dan kita berjaya masuk ke grup awal untuk sama-sama tubuhkan. Antara pioneer lah ni. Ya, pioneer. Dan jadi apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa adalah kita cuba at the first place ni pada awal-awal ni kita just kumpul kekuatan networking dulu. Maknanya kita cuba satukan cara berfikir dalam negara-negara Commonwealth. Apa hala tuju dan direction kita nak bawa kerja belia profesional ni, ke arah mana. Jadi baru ni kita berjaya kumpulkan satu global definition, satu takrifan umum tentang kerja belia di negara-negara Commonwealth. Sebelum ni juga Sekretariat Commonwealth telah buat satu kajian kekuatan kerja belia di negara-negara Commonwealth. Maknanya kita mapping dulu. Kita buat global definition dulu, tengok apa kelebihan dan kekurangan yang ada di setiap negara Commonwealth, yang mana mereka ni mengamalkan kerja belia, apa kelebihan, apa kekurangan. Jadi di situ kita boleh compare note. Maknanya kita boleh buat satu comparative studies. Okay, negara Australia macam mana dia punya, negara UK. Banyaklah. Dan satu yang menarik CRD adalah ada satu lagi entiti yang ditubuhkan oleh Sekretariat Commonwealth adalah konsortium. Satu konsortium mengumpulkan semua universiti-universiti yang menawarkan kerja belia, degree dalam kerja belia. Dan mereka bincang hari itu untuk menjadikan kos ni lebih menarik, maknanya kita boleh transfer kos. Ambil kerja belia contohnya first sem dekat UK. Second sem boring, pergi Jamaica kalau banyak duit lah. Semester ketiga boring, pergi ke Melbourne, Australia, ambil kursus kerja belia. Jadi kita bergerak ke arah untuk, maknanya dia punya syllabus tu sama lah. Sama dan standard. Betul. Dia bukan ikut acuan negara tersebut. Dia ada spesifik, tapi secara generalnya dia punya, orang kata dia punya syllabus ataupun orang kata dia punya general principle dia sama. Cuma mungkin dari segi fieldwork, sebagai contoh dulu saya ambil youth work kat UK. Pembelajaran dia orang kata applicable, dia punya ilmu umum tu applicable ke mana-mana negara. Tapi bila saya pergi fieldwork, saya terpaksa pergi ke, saya bukan buat fieldwork kat Malaysia lah, saya ditempatkan di pusat belia di negara mereka. Jadi kita dapat belajar, tapi in general tak lari jauh. Okey.
Saya nak berbalik pada peranan pengamal belia ni. Dekat Malaysia ni, selain daripada contohnya kita mendekati belia-belia berisiko tersebut, kita mendekati itu maknanya kita bimbing dia supaya dia tidak terpesong jauh. Ya. Bagaimana pula kita nak melahirkan lebih ramai pengamal kerja belia? Ya. Jom Fitri melahirkan lebih ramai Jom Fitri. Ya. Cik Asnol melahirkan ramai Cik Asnol. Ya. Saifuddin menghasilkan lebih ramai Saifuddin. So macam mana kaedah apa yang kita nak buat sekarang? Ya, satunya saya sebutkan pada awal tadi, kita ada mekanisme ataupun platform Persatuan Belia. Persatuan Belia itu sendiri dah jadi pengamal-pengamal kerja belia. Cuma kita kena masukkan elemen profesionalisme tu aja. Maknanya sekarang ni kita tengah kempen galakkan persatuan-persatuan belia, pemimpin-pemimpin belia ambil kos dalam diploma kerja belia di Universiti Putra. Maknanya dia ada pengalaman dia deal dengan orang muda. Yang keduanya dia ada kelayakan akademik. Dalam masa yang sama juga kita nak pastikan, kalau dalam konteks simple nanti kita buat sijil kan nanti yang kita dah bincang dengan Ailit nanti kan. Yang kita galakkan dia ambil sijil asas dulu. So maknanya pengamal-pengamal kerja belia dalam persatuan belia ni at least dia dah ada satu sijil asas. Kalau dia ada kekuatan dia akan lonjak mengambil diploma. Kalau ada rezeki nanti dia ambil degree ataupun nanti kita dapatkan scholarship ke apa ke, mungkin kita boleh bincang dengan pihak kementerian. Kalau yang nak dapatkan pengalaman luar negara tu kita pergi hantar ke luar negara. 3-4 orang satu batch. Kemudian boleh buat master, kemudian boleh ambil laluan kemahiran CJ tahap 4, 5 dan 6. Jadi kita punya peranan sekarang ni, saya sendiri, satunya adalah untuk galakkan lebih ramai pemimpin-pemimpin belia, pengamal kerja belia ambil orang kata kursus profesional lah. sijil nasional dan sijil akademik ataupun laluan TVET yang kita sedang usahakan ni. Dan dalam masa yang sama juga kita mahu kita dah tubuhkan dulu platform yang dinamakan Federasi Kebangsaan Pekerja Belia. Yang mana FKPB ni lahir ketika Mesyuarat Agung MBM pada tahun Februari 2016. Maknanya kita tubuhkan satu platform untuk galakkan. Dan insya-Allah ada rezeki kita cuba nak tubuhkan di peringkat negeri pula. Okey. Terlanjur sebut tentang FPKB tu, apa cerita FPKB ni? Peranan dia pula. Pasal dia ada perkataan kerja belia tu. Ya. Tujuan dulu bila kita ada permasalahan had umur letakkan diturunkan bawah 30, ramai pemimpin-pemimpin belia yang berkualiti ni, dia kata ke mana kami nak pergi lepas umur 30 tahun. Ya. Tak semua pergi politik kan. Yang pergi politik, yes dia akan pergi politik. Okay, fine. Bagi yang tak minat politik tapi masih lagi ada kudrat, ada tenaga, ada kelebihan, ada kelebihan untuk terus membimbing orang muda. Jadi kita tubuhkan satu platform Federasi Kebangsaan Pekerja Belia supaya yang dah habis umur 30 dia boleh teruskan dalam bentuk yang lebih profesionalisme. Kan? Tadi persatuan belia dia dapat pengalaman untuk memimpin, untuk mengasah bakat dia. Lepas dia umur 30, masa dia untuk dia pula bimbing orang muda. Dan dia boleh teruskan dalam satu platform yang kita namakan Federasi Kebangsaan Pekerja Belia, yang mana kita harapkan kita boleh tubuhkan setiap negeri supaya yang lepas umur 30 tu akan secara sukarelanya join pula yang FKPB ni. Okey, macam mana pula yang mantan-mantan pimpinan belia ni, dah habis umur dia, dah tak ada lagi dalam barisan pimpinan, nak join FKPB tu? Ya, itulah dulu bila kita tubuhkan itu. Sepatutnya kalau tidak ada hikap hari itu, memang kita secara lancarnya kita boleh promote satu Malaysia. Maknanya bagi yang tak ke politik, dia boleh ada pilihan untuk masuk dalam FKPB. Tapi hari itu sebab ada hikap, ada pertukaran kerajaan, ada sedikit salah faham dan sebagainya, kita ada sedikit hikap, maknanya sedikit orang kata apa? Kita rehat kejap kan. Ya, jadi kita ada pause sikit. Dia ada adjustment sikit. Tapi alhamdulillah kita dah manage benda tu dan kita nak kerjasama dengan pihak kementerian untuk kita promote balik platform ni supaya platform ini menjadi pilihan utama dan sebagai satu orang kata supporting system untuk peralihan umur tu.
Ni sekarang okey, kita paksa turun umur tapi kita tak siapkan alternatif. Yalah, mereka selama ni dah biasa buat kerja-kerja belia. Tiba-tiba tidak berada dalam persatuan, nak bergerak sendiri-sendiri dah tak ada kekuatan. Pasal kita dulu biasa dalam satu jemaah. Jadi sebelum tu kita tengok dulu satu iklan promosi tentang kerja belia oleh Aileen. Sekejap je tu. Okey, kita dah berbincang bersama dengan pihak MBM dan beberapa persatuan lain. Jadi di pihak Aileen, kita ada berada kerjasama juga dengan MBM tentang kaedah melahirkan potensi yang Zulfitri lahirkan 10 Zulfitri, Hasnul lahirkan lebih ramai Hasnul tu, kita ada buat satu kursus jangka pendek. Jadi macam mana kita nak sebar luaskan benda ni, kursus jangka pendek, kursus pengamal kerja belia tahap 1 ni. Ya. Kalau Cik Zulfitri rasa kita akan buat dalam tahun 2021 ni roadshow satu Malaysia. Ya. Kita akan buat juga dialog kerja belia satu Malaysia kita akan buat. Jadi macam mana kita nak bersama-sama dengan belia-belia di luar? Ya, saya ingat ni satu benda yang baik dan pertemuan saya dengan Datuk Seri Rizal Marikan minggu lepas, saya dah sebut benda ni dan saya syorkan Datuk Seri Rizal angkat agenda ni sebagai agenda nasional di peringkat Kementerian Belia dan juga di seluruh Malaysia. Saya ingat itu antara sokongan terbesar yang kita perlukan at the first place kerana apabila kerajaan faham, Kementerian Belia faham dan menterinya sendiri sambut agenda penting ini, saya yakin dia akan lebih mudah untuk kita promotekan. Dan kita mengharapkan at one point nanti, Cik Ardi, kita jadikan ni satu agenda besar dan kita sekalikan dengan jom masuk belia. Jom masuk belia, jom mengamalkan kerja belia. Dia kena, orang kata, saling sokong menyokong. Untuk jom masuk belia, untuk anak-anak muda masuk bersama belia, jom jadi pengamal kerja belia. Kita nak galakkan masyarakat menjadi pengamal kerja belia yang mana mereka sentiasa memberikan perhatian utama kepada orang muda sebagai satu aset penting dalam sesuatu entiti masyarakat. Untuk itu kita dah setuju hari itu, kita bincang untuk kita berkolaborasi antara pihak Kementerian Belia dan MBM untuk kita buat promotion dulu. Maknanya bagi kesedaran dan kefahaman dulu. Sebab tadi kita tengok video pada awal tadi kan ramai yang tak faham kan. Ada yang ingatkan kerja belia ni adalah mengerjakan belia. Ada yang kerja belia ni adalah pekerja-pekerja muda. Jadi kita berikan kefahaman, takrifan dan saya yakin Cik Ardi, profession yang berkaitan dengan kemanusiaan ini semakin penting dalam era keadaan negara maju, orang kurang kasih sayang, kemudian orang terlalu mementingkan kebendaan. Saya yakin kalau kita betul promote, kita betul marketkan profession ini, profession yang baru ini, saya yakin ia akan menjadi satu profession yang penting di era industri revolusi keempat ini. Betul. Kalau pasal kita sedang nak promokan kursus pengamal kerja belia dia punya, bukan dia akademik sangat. Dia tak bukan akademik. Dia pasal dia selama 3 hari 2 malam ataupun short course yang mana kalau kita lihat pengamal kerja belia dia willing to go. Pasal benda tu singkat, tak ambil masa dia. Betul. Jadi harapan kita lah ramai orang akan menyertai program ni. Dan saya dah sertakan link pendaftaran dalam kita punya iklan. So dia daftar saja, kita akan ada database dia. So dengan database tu kita akan wawarkan kepada dia, offer kepada dia, okey, dia sekian tarikh kita akan buat. Jadi MBM mainkan peranan yang amat penting tu. Pasal kita MBM pegang semua data tu. Ya. Memang kita akan dokong dan kita mengharapkan macam Cik Ardi sebut tadi, kerja belia ni dia tidak terlalu theoretical. Sebab itu waktu saya ambil master dulu, dia letakkan di bawah Fakulti Applied Social Sciences. Maknanya sains sosial yang diamalkan. Bila kita sebut diamalkan, segala teori-teori itu very practical dan very hands on. Maknanya dia bukan cerita pasal falsafah itu, dia dan very practical. Dan orang kata betul-betul boleh diamalkan di lapangan. Satu.
Yang keduanya Cik Adi, saya yakin benda ni kalau kita promote betul-betul, dapat pula sokongan daripada pihak kerajaan, daripada pihak masyarakat, dan dia inline juga dengan dasar Belia Malaysia yang mana kerja belia ni dia adalah merentas generasi dan merentas kementerian. Maknanya dia perlu didokong oleh masyarakat Malaysia kerana ini satu agenda yang penting. Dan elemen yang saya yakin pemimpin belia hargai adalah elemen pengiktirafan tu, sijil tu. Sebab dia kata Cik Adi, kami ni 20 tahun buat kerja belia, bimbing orang muda tapi tidak ada nilai tambah. So saya yakin sijil ni adalah satu nilai tambah yang penting dan mereka akan hargai Cik Adli. Saya yakin. Dan itu respon yang saya dapat bila kita pergi all out promote di lapangan. Memang dia kata baguslah ni, sepatutnya kerajaan iktiraf kami dengan bagi sijil. Pasal kalau dia orang nak belajar, dia orang tak ada kekuatan. Betul. 3 tahun. Ya, betul. Yang ada degree master pun penat pun. Master ni. Sebab itu Cik Adli, kita ada jalan yang ketiga. Satu jalan akademik, keduanya jalan kemahiran. Jalan ketiga ni pengalaman masa lepas kan. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan pengalaman-pengalaman dia, dah standard PhD dah tu. Betul, sebab ilmu ni sebenarnya hikmah. Hikmah tu daripada pengalaman. Dia bukan sekadar ambil exam, buat paper. Tak. Kita percaya kepada pengalaman tu. Okey. Harapan. So, situasi pandemik COVID-19 kan? Ya. Kita tak boleh keluar, kita nak ada permit apa semua tu. So kita memikirkan belia-belia kat luar tu. Dan pengamal-pengamal kerja belia ni. Macam mana dia nak bersama tu? Ya, itu cabaran yang paling besar Cik Adli. Tapi apabila pandemik COVID-19 ni dah jadi satu normal baru, nak tak nak memang kita terpaksa hadapi dan perlu ada juga dalam setting yang mengikut SOP untuk kita buat juga ada program-program yang bentuk fizikal as long as kita orang kata mematuhi SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab saya ingat cabaran juga bila saya membaca report Pertubuhan Buruh Antarabangsa, salah satu ada 4 cabaran orang muda disebut di situ. Salah satunya adalah orang muda rasa tertekan bila tak dapat keluar. Dia terperap kat rumah. Jadi kalau kita ada pusat, bayangkan kita ada pusat-pusat belia di kawasan-kawasan kejiranan, mungkinlah kita dengan mengikut SOP, so adalah tempat dia nak lepak untuk dia orang kata mengadu masalah ataupun dibimbing, orang kata membina karier dia kan. Cik Adi ingat tak apa kes yang dia orang bakar tahfiz dekat Keramat tu kan? Tak muda tu kan? Dekat rumah saya tu. Dekat dengan rumah. Kita kadang jangan salahkan dia 100%. Betul, dia membakar tu satu kesalahan. Tapi salah mungkin tu salah. Salah tu tak salah, tapi dia ada orang kata faktor-faktor penyumbang. Mungkin rumah dia padat, dia tidak ada tempat dia nak mengadu nasib. Jiwa kosong. Ya. Jadi kalau dekat UK dulu Cik Adi, bila saya buat praktikal di North Benwell Youth Project, satu projek pusat belia, pekerja belia profesional di kawasan Newcastle. Sebab itu saya penyokong Newcastle juga. Newcastle United. Memang pusat belia itu diletak di kawasan kejiranan yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi. Dan budak-budak drop out tinggi, tak pergi sekolah. Mereka ni tak minat pergi sekolah. Jadi, bila mereka tak minat pergi sekolah, pusat belia inilah jadi pusat pembelajaran informal. Dan pekerja belia inilah yang bimbing mereka, yang bagi semangat kat mereka, yang guide mereka untuk jadi manusia. Jadi, sebab itu, berbalik pada soalan asas tadi, kita lihat betapa pentingnya kita promote pengamal kerja belia ni kerana mungkin ada orang muda kita ni yang tak suit dengan formal education di sekolah. Yang drop out ni. Dia amat bermakna bila dia ada dalam suasana pembelajaran yang very informal. Dan kebanyakan pengamal kerja belia ni dia menganjurkan setting pembelajaran pendidikan yang very informal. Dia tidak terlalu formal macam di sekolah. Tak ada skema sangat lah. Dia tak skema sangat. Jadi kita lihat pengamal kerja belia profesional ni merupakan feeder. Dia melengkapi cikgu-cikgu di sekolah, melengkapi pensyarah-pensyarah di universiti. Jadi dia saling terkait dan saling sokong menyokong. Contoh. Ya. Contoh pusat dia. Contoh dekat Malaysia. Yang kita ada sekarang ni.
Kalau dekat Malaysia saya tengok ada persatuan-persatuan belia yang buka. Contoh Adab Youth Garage yang diusahakan oleh ABIM, yang mana mereka tubuhkan pusat-pusat belia ini di kawasan-kawasan kejiranan yang mak bapak dia sibuk. Lepas sekolah anak-anak dia terbiar. Itu contoh yang Tapi bukan jadi nursery lah. Dia bukan jadi nursery. Waktu pagi budak-budak tu pergi sekolah kan. Okay. Lepas Zuhur biasanya mak bapak masih kerja kan. Jadi di situlah tempat pekerja belia mengambil tugas peranan cikgu dalam setting formal waktu di sebelah pagi, lepas Zuhur sehingga ke petang peranan pekerja belia profesional. Kalaulah masyarakat faham fungsi tu, saya yakin waktu COVID ni pun pengamal kerja belia profesional kalau kita dah set up, dia ada peranan yang besar untuk bantu pula anak-anak yang sekarang ni mak bapak pergi kerja kan. So siapa yang nak pantau mereka belajar di rumah? Pekerja belia yang ada boleh main peranan. So kalau kita tengoklah kebanyakan flat-flat ataupun kawasan-kawasan kejiranan ni dia ada macam dewan kecil kan. Betul. Dewan ke bilik ke. So walaupun tanpa berdaftar sebagai persatuan, walaupun tak adalah NGO mana, rasanya kepimpinan belia di situ dah boleh buat satu pusat latihan. Betul. Bertauliah ke tak bertauliah cerita lain lah kan, tapi mengumpulkan budak-budak ni supaya kita boleh build up dia, develop dia orang supaya tidak terpesong ke benda lain. Pencabaran CRD, sebab itu kita promote pengamal kerja belia profesional ni, sebabnya pemimpin persatuan belia mungkin dia tidak ada masa sebab dia pun ada kerja hakiki. So, Kerja hakiki, yes. Sudah sampai satu masa antara karakter utama kepada pengamal kerja belia profesional ni, satunya dia akan full time. Dan ini juga yang dikeluh kesahkan oleh pemimpin-pemimpin persatuan belia kita. Dia kata kami ada kerja hakiki. So kami minat nak buat kerja ni tapi siapa nak bayar kami? Inilah solusi dia. Maknanya bagi yang minat buat kerja ni secara sepenuh masa, ini solusinya. Satu. Kemudian antara karakter utama pengamal kerja belia profesional adalah mereka ni profesional. Maknanya bila dulu CRD memang kami ada cadangkan kepada pihak bahagian komuniti di BKL supaya bagi kepada kami ni kawasan-kawasan yang CRD sebut tadi, kawasan-kawasan bawah tu kan, kat flat PPR tu, bagi dekat pengamal-pengamal kerja belia profesional, invest kepada kita train pengamal kerja belia dan mereka buat sepenuh masa. Dan Adab Youth Garage saya difahamkan memang ada beberapa model dia dekat PPR. Tu yang model latihan tu yang kalau boleh dapat dikongsi bersama. Betul. Latihan tu kita boleh dapat bersama selain daripada promosi yang kita nak bagi kesedaran nasional tadi tu. Mungkin kita boleh masukkan satu perkongsian nanti dalam kita punya kursus-kursus bagaimana pengamal kerja belia dekat kampung contohnya atau pergi ke mana-mana tempat lah. Dia boleh copy paste benda tu, laksana je. Jadi model. Saya pernah melawat Persatuan Belia Terbaik 2014. Majlis Belia Felda Tenggaruh 2, MBFM. Okay. Dia memang berjaya jadikan persatuan belia ni sebagai satu persatuan belia yang hidup dan ada balai belia dia sendiri. Cuma set of pekerja belia je. Adab Youth Garage pun, CRD, dia ada pusat belia tapi dia tidak ada pekerja-pekerja belia yang terlatih. Itu kita main peranan. Yang ada ialah yang berminat saja. Berminat dan ada nyala rasa, passion yang tinggilah kepada bimbing orang muda ni. Dan saya yakin ramai sebenarnya. Ramai. Pasal bila kita berbual, bang, nak apa dia? Nak bayar duit kereta bang. Dia nak buat tapi dalam masa apa dia fikir juga nak bayar duit kereta. Jadi itu yang kekangkan pada kita. Kalau bolehlah satu masa nanti kita boleh bangga kita letak dalam profession kita, saya seorang pengamal kerja belia. Cik Adi, dan kita kena perlihatkan bahawa profession ni amat-amat penting. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, di UK, dia letakkan pusat belia di kejiranan-kejiranan yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi. Jadi dengan kehadiran pusat belia, pengamal kerja belia ni berjaya mengurangkan kadar jenayah tu. Terbukti. Dan masyarakat akan buka mata. Wah, kita perlulah pusat belia dekat kawasan kejiranan kita ni, kita sanggup bayar. Kumpul duit macam kita bayar guard tu kan. Setiap bulan kita bayar yang gated and guarded
perumahan tu dia sanggup bayar RM70 sebulan kan. Jadi bayangkan satu perumahan, dia kata pentinglah pekerja belia ni, kita mesti ada satu sebab untuk anak-anak kita juga kan. Jadi kami sanggup bayar RM50 sebulan. Bayangkan ada 100 buah rumah. Di situlah kita boleh wujudkan kesedaran masyarakat untuk menggajikan pekerja belia ni. Dan dia menjadi satu market untuk pekerja-pekerja belia swasta ni. Yang tak dibayar oleh kerajaan. Masyarakat yang empower mereka. Dan Cik Ardi, pusat belia ni boleh kita jadikan model keusahawanan sosial. Maknanya dia generating income sendiri. Dia tak dependent on dana kerajaan dah. Tapi orang takut juga ni. Darurat ni apa semua ni kan, COVID ni nak berkumpul tak boleh. Betul. Nak bersama tak boleh. Itulah cabaran kita. Dan sebab itu di peringkat KEWA Cik Ardi, kita dah promotekan digital youth work, kerja belia digital. Maknanya kerja belia digital ni jadi satu agenda penting, tapi still lah bila dengan digital ni kita lihat GDPR pun ada masalah kan. Dia tidak ada human touch, betul. Takkanlah kita nak minta, okey anak-anak buat kerja rumah di rumah, saya tengok macam tu kan. Ya. Sekarang ni PDPR tu ada masalah kan. Tapi insya-Allah lah dia akan baiklah. Cuma macam mana ni? Cadanganlah pasal ada soalan ni. Ya. Ada pegawai-pegawai kerajaan lah kan, pejabat awam ni, yang dia berfokuskan kepada kerja belia. Ya. Tetapi dia hanya bekerja, pasal dia kerja dia buat benda tu. Jadi dia punya sumbangan terhadap belia tu dia tak dapat, dia pasal dia bekerja sahaja. Macam mana kita nak latih supaya kawan-kawan kita tu dia mempunyai semangat sama, sukarelawan dan kerja belia ada dalam diri dia. Ya, sebab itu saya tengok pegawai belia dan sukan daerah mempunyai peranan yang besar sebenarnya. Bukan sekadar sebagai contoh mereka ni sekadar buat kerja-kerja clerical, kerja-kerja pejabat. Mereka ada peranan yang penting untuk hidupkan pejabat-pejabat PBSD di peringkat daerah tu, dengan mereka ada satu sikap dan semangat untuk bimbing orang muda. Sebab itu saya tengok nilai sudah berubah Cik Ardi. Bila saya sembang dengan pegawai-pegawai belia dulu, diorang ni ada satu nyala rasa yang luar biasa. Mereka sanggup kerja lebih masa. Bukanlah yang baru ni tak ada. Ada. Cuma saya lihat yang otai-otai dulu ni, yang saya sempat dulu dengan Cik Hasnan kat Negeri Sembilan, kemudian ramailah yang otai-otai ni, mereka ni sanggup duduk dengan belia, tak kira apa, lepas office hour boleh lepak dengan orang muda, Sabtu Ahad boleh terlibat dengan persatuan belia kan. Jadi kita perlu masukkan semangat tu, semangat kesukarelawanan dan semangat nyala rasa yang tinggi untuk deal dengan orang muda ni. Itu yang kita hilang sekarang ni. Mungkin itu semangat yang kita kena tiupkan Cik Ardi dalam kalau kita tengok apa, pasal bila kita ada peralihan umur tu ada gap sikit tu. Tu yang kita start sekarang ni. Betul. So pasal kita nak ambil geng-geng bawah ni untuk build up jadi macam dia orang ni, akan ambil masa kot. Betul. Jadi kita perlu otai-otai tu untuk bimbing kita balik. Jadi peranan otai-otai tu kita kena minta tolong. Macam Cik Mok Nazri hari tu, dia dah bersara kan. Cik Mok Nazri kan bekas pegawai, terakhir dia di Jabatan Belia dan Sukan Kedah kan. Saya kata pada Cik Mok, orang macam Cik Mok ni penting. Ada pengalaman bimbing orang muda, ada pengalaman dalam Kementerian Belia, mereka ni perlu kembali balik untuk jadi pekerja belia. Bimbing balik, bagi semangat, bagi dorongan. Mereka ni dah establish kan. Dan dah ada, anak beranak dah settle. Jadi kita perlukan orang otai macam ni untuk support. Tapi tak adalah. Tapi tak adalah KBS je, ramai lagi agensi boleh tolong kan. Betul. Ramai lagi. Itu sebagai satu contoh lah. Ramai agensi kita boleh minta tolong kan. Even bekas-bekas KSU yang ada semangat untuk bimbing orang muda, contohnya KSU, contohlah KSU Kementerian Keusahawanan kan. Dia ada semangat lagi bila lepas pencen untuk bimbing dari segi bisnes orang muda. Why not? Kan? Jadi kalau ada soalan. Ya. Diorang ni dah, kalau saya tak pakai sijil profesional tu macam mana? Boleh, maknanya dia macam kadang sebab itu saya sebutkan pada awal tadi, kita ada pengamal kerja belia dan pengamal kerja belia profesional. Kalau dia tidak ambil sertifikat tu, dia tak boleh amal secara profesional macam peguam. Itu masuk elemen profesionalisme tu, maknanya kita jadikan satu profession yang bukan elit tapi yang orang kata smart lah, terlatih, ada sijil, barulah ada confidence, kompetensi untuk bimbing orang muda menjadi lebih hebat.
Kan? Macam peguam, Ah. kalau tak ada sijil, takkan semua boleh amal. Dan tak ikut standard lah, boleh. Tapi kita nak sampai... Dia itulah. Dia pelbagai mazhab nanti. Right. Kita nak dia sampai satu standard tu. Standard ini kita perlukan untuk bimbing orang muda. Jadi insya-Allah lah mungkin dalam sistem kerajaan nanti akan ada P1T3 kerja belia. Betul, kita kena fight ke arah itu. Itulah dinamakan ekosistem yang support. Bayangkan high award pelajar universiti pun dia kata kami perlulah satu pekerja belia diletakkan di HAP. Sampai tahap itulah kita kena fight. So maknanya peranan HAP tu ada yang untuk kita pasal belia ni. Betul. Dan Cik Abdi, kita nak fight supaya ada subset kepada dasar belia Malaysia. Subset dia adalah dasar kerja belia negara. Support pula. Itu cantik. Dulu Cik Abdi 2013 kita dah bincang mana ni? Dasar kerja belia. Saya ingat Profesor Azimi, ada wakil kementerian. Kita dah ada dasar kerja belia tu. Kita just attach je. Nak attach dasar je. belia Malaysia. Jadi kalau kita lihatlah banyak dah kita bincang ni. Ya. Rasanya pasal kita punya penonton-penonton, pembaca-baca kat luar tu mungkin boleh take note lah. Ada benda yang kita dah usahakan. Ya, kita dah tunggu je. Tunggu flow cantik je ni. Cantik, susun dan dapat sokongan besar-besaran. Okey, last sebelum kita nak tamatkan 1 jam ni. Kita bincang sekejap je ni. Itulah. Okey. Macam mana harapan kita pada pengamal-pengamal kerja belia sekarang ni? Harapan kita. Kawan-kawan kita kat luar ni. Harapannya kalau seperti yang kita bincangkan hari itu, kita boleh gerakkan satu kempen kesedaran dan penerangan satu. Kemudian kita berhasrat hari itu untuk kumpulkan semua pengamal-pengamal kerja belia yang otai-otai dan min ni. Supaya kita boleh buat satu kesepakatan dan satu resolusi untuk kita perkemaskan agenda ini. Dan juga alhamdulillah kita dah well connected dengan, kita dah terjaring dengan begitu kemas di peringkat antarabangsa. So maknanya segala kemudahan tu dah ada, cuma kita kena gerakkan satu pasukan yang kuat. Dan saya berhasrat bila saya pencen MBM tahun ni, saya akan bersama-sama gerakkan apa yang kita sepatut gerakkan. So kita nak database tu. Macam mana dia orang nak menyerahkan diri tu? Ke kita nak kutip nama dia saja? Ke setakat kutip nama tak ada masalah? Saya ingat kita pilih. Nak jiwa dan raga tu. Betul. Maksudnya bila kita nak jiwa dan raga tu, confirm tak ramai. Tapi sebab biasalah ini nature Cik Ardi, maknanya satu perjuangan ni yang buat perubahan tak ramai. We are not believe in numbers. Kita tak percaya pada nombor yang besar. Kita bukan ahli politik. Kita lain macam lah. Kita aktivis masyarakat ni, kita percaya kepada nombor yang kecil tapi buat perubahan yang besar. Jadi saya ingat kalau satu negeri kita boleh dapat 5 orang, takkan tak boleh dapat 5 orang Cik Ardi kan? 5 orang yang komited kan? 5 orang je. Ramai bekas-bekas pimpinan kita kan? Dan yang bukan terlibat dalam persatuan belia, saya rasa lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi. Kita dapat database, satu negeri 5, bayangkan 5 kali 14, kita ada berapa? Saya matematik lemah sikit. 60 kan? 60 ni pun dah, saya ingat satu good numbers lah. Dan kita buat sistem payung. 60, payung 60, payung 60. Ini macam MLM ni je. Macam tu. Pasal kita nak kumpulkan orang ni memang sukar. Pandemik ni lagi. Betul. Lepas tu apa yang dia nak buat lagi? Nak turun ke padang. Macam mana kita nak turun ke padang? Yes. Jadi sekarang ni mungkinlah kita akan cari inisiatif untuk kumpulkan semua nama-nama ni. Dan kita akan cuba berhubung melalui kaedah elektronik ke media massa, WhatsApp atau apa saja, supaya kita dapat tahu apa komitmen yang dia orang perlu sumbangkan pada kita. Jadi lepas kita gerak. Macam MBM lah. Maknanya MBM untuk anak-anak bawah 30. So kita wujudkan satu platform untuk FKB dah okey dah. PBB dah okey. Yes. Kita wujudkan negeri-negeri je dan jadi satu perkumpulan yang besar lah untuk pengamal kerja belia profesional. Dan kumpulan-kumpulan ni yang kita akan offer dulu untuk pergi menyertai kursus pengamal kerja belia tahap 1 dulu. Sebagai penggerak utama dulu. Penggerak utama. Kemudian dia akan naik pada tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Kita minta sampai tahap yang profesional tercapai. Dan kita terangkan dia punya career pathway tu, maknanya dia nampak tangga-tangga sehingga ke atas tu. Ya. Pasal belia ni perhatikan kita ni.
Betul, betul. Sebab itu kita kena reach out. Macam hari tu kita bincang dengan Cik Adi, maknanya kita ambil juga yang di luar lingkungan kita. Sebagai contoh mungkin dia ketua kampung, kan? Apa lagi? Dia ada pengaruh. Ada pengaruh. Pegawai HAP. Kita ambil segmen-segmen yang luar juga. Barulah meriah sikit kan? Taklah hanya kita orang yang sama. Berbalik muka tu je kan. Di peringkat MBM kita akan bantu dari segi advocacy policy, maknanya kerajaan buy their ideas. Saya lihat Datuk Seri Rizal pun dah pick up baru ni. Saya ingat kita boleh gegarkan Malaysia ni dengan kerja belia profesional. Okey. Jadi kalau ada apa-apa lepas ni kita akan sentiasa berhubung lah dengan pihak MBM dan kawan-kawan yang lain. Jadi di kluster berat insan ni sebagai antara yang menggerakkan kursus pengamal kerja belia ni, kita akan bersama-sama lah. Kita mulakan walaupun dalam kaedah online ke, dalam kaedah bersama ke di zaman pandemik ni, insyaAllah lah hasrat kita yang penting ialah lebih ramai pengamal kerja belia dapat diwujudkan. Betul. Dan saya seru kepada semua rakan-rakan penonton boleh baca lanjut tentang konsep kerja belia ni di laman web Kewa lah, kewa.global, CAYWA.global. Di situ ada beberapa bahan-bahan yang baik dan menarik lah untuk rakan-rakan penonton menghadam dan memahami lebih lanjut tentang kerja belia profesional, khususnya di peringkat Commonwealth yang dah very established. Dan saya yakin kalau kita connected dengan negara-negara Commonwealth ni, mungkin satu hari Cik Adi, kita boleh buat youth worker exchange. Kita hantar pekerja belia kita ni pergi duduk Jamaica sebulan, belajar Australia. Macam youth exchange lah. Ya dah. Kalau nak buat sukarelawan ni dah ramai dah. Ya, betul. So kita nak jadi yang pengamal biar dia buat kerja dia. Betul. Jadi di pihak iLead pun kita ada Facebook iLead ni. Jadi segala maklumat lepas ni kita akan masukkan dalam Facebook. Jadi itu adalah medium yang paling senang lah untuk kita berkongsi. Selain daripada Kewa punya laman web, betul, laman web MBM dan laman web persatuan-persatuan belia lain, itu ialah satu orang kata pot untuk kita dapatkan ilmu. Ya. Jadi lepas tu terpulanglah kepada pimpinan belia ataupun mereka yang terlibat dalam kerja belia untuk sebarkan pada belia. Ya. Pasal saya rasa belia ni tak akan explore maklumat tu. Kita yang akan bagi tahu maklumat-maklumat tu kepada mereka. Itulah peranan pekerja belia. Jadi last word daripada Cik Julfitri, kalau ada apa nak cakap? Ya, saya harapkan kita boleh menggerakkan agenda kerja belia profesional yang kita dah gerakkan semenjak 2015 di MBM, dan saya yakin kita akan dapat kerjasama yang baik daripada KBS, khususnya pihak menteri, dan juga kita harapkan masyarakat boleh buy their ideas, boleh faham bahawa betapa pentingnya pengamal kerja belia ni untuk kita bangunkan anak muda, yang mana masa depan negara terletak kepada orang muda. Oh, boleh buat quote tu, poster. Ya. Okey. Pada saya, terima kasih kepada Julfitri, MBM, rakan-rakan penonton. Jadi kepada bahagian teknikal, itu je lah kot kita nak bincang pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ni. Dan untuk maklumat, bincang kejap ni setiap bulan insyaAllah kita akan terbitkan bersama dengan pelbagai-pelbagai tokoh, berkongsi benda yang menarik untuk belia daripada belia. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum.